Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita menjalani pelbagai perkara dan melakukan pelbagai amalan, mestilah kita berusaha untuk menyatakan segala apa yang kita lakukan, perbuatan di sudut amalan yang kita lakukan, intipati ataupun pengisian itu adalah menterjemahkan sifat seorang hambanya yang bersyukur. Ini kita ambil intipati daripada bagaimana baginda Nabi SAW ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW, sifat ibadat Nabi SAW, sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Nabi mendirikan malam ini dengan solat tahajud. Ada ibadah khusus bagi para anbiya ini. Ini bagi Nabi SAW itu tahajudnya wajib. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW diri lama, solat lama, bengkak kaki, diri lama. Kalau tengok sifat kita pula, lama tak diri, macam itulah. Kita balik, lama dah tak diri lama ni dah. Akan tunggu Ramadan pula dah. Nah, kena praktis diri lama ni, Ramadan nak mari dah ni. Nampak? Kalau pergi rezeki Allah bagi siapa yang buat umrah Ramadan, dapatlah merasa diri lama tu kan. Habis kalau pergi umrah pun dah merasa diri lama, sebab depa ni memang style diri lama, solat panjang macam kan. Ramadan lagi lama lah. Baru ni tahun lepas, lepas pada kira Covid tu, kira tahun lepas tu first trip Ramadan lah depa buka. Ni second lah ni. Taklah lama sebab mereka buat dengan witir 10, 11, 13 semualah kan. Tak lama, dalam tak lama tu pun sejam lebih ya. Tiba tang kunut dia tu boleh macam ni lah, tangan tu macam ni kan. Tak batal kan Ustaz kan? Tak apalah, tak gerak 3 kali, dia tukar-tukar tangan tu. Mereka steady dia setengah jam je tu. Lama mereka diri, lama. Sebab apa? Sebab mengambil sifat ibrah daripada diri lama, rukuk lama. Kalau itu sifatnya,
Namun ditanya, persoalannya begini, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin syurga? Tu ayat dah. Dah maksum kan, jamin syurga, kenapa beramal lagi? Agak-agaknya lah, kalau saya lah kan, tiba-tiba dapat mesej pagi ni kan, mesej pun cukup lah, tahniah anda dijamin syurga. Rasa patah balik tak datang pergi kuliah dah. Jamin syurga lah, patah balik. Buat apa? Patah balik lah, tidur lah, apa lagi? Jamin syurga. Bukan kita beramal ni nak menuju syurga. Memang kita beramal nak menuju syurga, asbab amalan dapat kebaikan, yakni pahala, dapat rahmat Allah, masuk syurga. Amalan memang masuk syurga bukan dengan amalan, tapi natijah daripada amalan dapat pahala. Nah, pahala itulah mengundang ataupun menjemput rahmat Allah. Bila rahmat Allah ada, pahala, syurga lah. Jadi maknanya boleh dikatakan beramal nak ke syurga lah. Tiba-tiba dapat WhatsApp mengatakan, okey, cukup dah, anda dijamin syurga. Orang kata apa, ya, rehat terus. Saya begitulah pemikiran kita kan. Nak buat apa lagi, kita kerja, tiba-tiba tengok akaun dalam ada 100,000 bilion, bukannya 100 juta hari, 100,000 bilion. Nak kerja apa lagi dah kata. Dah habis semua ada dah kata. Duduklah, kerja saya duduk saja kata. Tapi Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan ia menjadi intipati konsep ibadah kita. Salahkah untuk aku menyatakan diri aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, di sinilah mengubah balik perspektif ataupun tujuan ataupun penterjemahan seluruh perbuatan yang kita lakukan, apatah amalan khususiah ataupun amalan umum, ibadah umum. Jadi ulama pecah pada dua, ibadah umum dan khusus. Yang khusus ni ada rukun tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu. Khususlah sebagai contoh solat. Dah tak ada dah solat subuh dah. Kalau habis waktu subuh habis lah. Melainkan kalau dia terlepas tu, dia kodok ke, tak ada kata ustaz saya nak buat subuh banyak kali dah, ustaz rasa macam iman dah ada ni kata. Dah tunggu nanti mana tu kod-kod dah tak tersolat nanti akan datang, dia bantai solat banyak kali. Tak ada, tak boleh. Maka dalam ibadah umumnya tidak terikat dengan syarat. Yang penting selagi mana dia tidak melanggar syariat, batasan hukum hakam agama, maqasid atau kaedah pelaksanaan hukum hakam itu tidak berlanggarnya, maka dikira ibadat. Hidup ni antara dosa atau pahala itu saja. Kalau kita berusaha untuk membawa dia kepada perbincangan pahala, yakni menghindari perkara yang haram, maka dia akan pergi pada pahala. Kalau kita tak ambil tahulah dosa pahala, tak apalah, lantaklah apa jadi, dia akan lebih kepada cenderung, dia akan jatuh pada dosa. Dia akan cenderung kepada perkara yang gharar, tidak jelas. Baik. Maka seluruh amalan yang kita lakukan itu dinyatakan kerana aku ini nak jadi hambanya yang bersyukur. Ini yang kita kena refresh, kita kena tajdid, perbarui niat kita, perbarui. Mungkin fahaman sudah ada, nak memantapkan lagi fahaman yang ada. Sebab kita, amalan kita ni buat setiap hari, setiap masa. Kita memang jadi terbiasa, lupa balik matlamat tujuan. Dia jadi ghalid. Tu kadang-kadang dia boleh selesa balik dengan amalan tu. Ulama membahaskan balik dalam bab tasawuf, jangan sampai kita selesa dengan amal, ataupun selesa beramal. Selesa dengan amal pun dah selesa dah dengan saya dah biasa dah setakat. Kalau macam Quran ni dalam satu juzuk, dua juzuk dia biasa dah ustaz. Amboi. Kalau boleh kita main 3 juzuk pula sekali baca. Amboi. Jangan pernah rasa selesa dengan amal ataupun kita cari keselesaan. Caranya adalah kita pergi pada niat, tujuan tu. Aku ni beramal ni bersyukur ke, ataupun sebab aku dah senang, sebab ada lapang, sebab orang ada perkara-perkara itu, persoalan-persoalan yang wajar ditimbulkan. Kerana Nabi SAW beramal kerana syukur. Dan untuk menjadi hamba yang bersyukur sangat susah rupanya.
Sebab malaikat yang mana bersama dengannya itu iblis, malaikat. Kira orang kata golongan-golongan yang tak buat dosa lah ni. Malaikat tak buat dosa kan. Iblis tu duduk dengan malaikat. Perbuatan maksudnya kalau nak nisbahkan perbuatan tu kira orang kata apa, memang dah endorse dah, tak ada masalah lah. Pun boleh tergelincir menjadi hambanya yang bukan lagi kufur, kana minal kafirin. Dan kita mungkin rasa selesa, contoh dikelilingi dengan circle yang baik-baik. Alhamdulillah, memang Nabi suruh pilih circle kawan yang baik-baik. Tapi kita kena berbaik-baik, kita kena hati-hati. Adakah diri kita itu mampu terjemahkan kebaikan yang ada, semuanya ada, amalan yang ada itu, yang Allah kurniakan itu, dengan menyatakan syukur tadi. Di kata lain, kita hari ini selalulah kita seringkali menyatakan pada diri kita, kita berbicara dengan hati kita, ya Allah, aku datang ini ya Allah kerana bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba, jadikan, pertama minta dulu. Nak bersyukur tu kena minta. Allahumma ini ala zikrika, ingat. Nak beramal dalam konteks ingat ni yang menjadi intipati pada setiap kehidupan kita, nak dibangunkan dengan dia bermula dengan ingat. Ini perbincangan kehidupan kita ni. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, surat 51 ni, yakni perbincangan kehidupan hakikat yang ada, jemaah sekalian. Kalau benarlah tertegaknya kehidupan ini dengan sifat adanya itu hanya pada Allah. Ada sifat ada. Kita bincangkan tentang hakikatnya ada pagi ni. Sambung pengajian kita. Sekiranya kita membangunkan kehidupan ini dengan meletakkan sifat ada, kita mengaji kan sifat 20 dalam bab kehidupan, kita terus kepada implementation, praktikal. Kalau pengajian khusus tauhid, kaji terus perbahasan sifat tu sendiri. Yang menyusun sifat 20 Al-Imam As-Sanusi, susun, tuan-tuan boleh research, cari Imam As-Sanusi, tahun 300 Hijrah lebih kurang. Beliau ni kalau tengok cara kaedah ni saya bagi kongsi lah, memandangkan awak pun sambil-sambil saya pun tengah belajar, sambung belajar ni, saya ditrain untuk baca kitab satu, keduanya kita tengok kitab. Antara perkara penting guru saya cakap apa, tengok latar belakang pengarang dia ni macam mana, dan tengok tahun dia. Dan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala yang menyusun sifat, dan sifat-sifat tentang Allah ni dah dibahaskan dalam Fiqhul Akbar Al-Imam Hanafi. Dah lama dah, 1000 tahunnya kita ada sifat kalam, sifat mutakaliman, aliman, hayyan, sama', basar, semua ada. Al-Imam As-Sanusi susun balik, pergi pecah pada sifat nafsiyahnya, salbiahnya, ma'ani maknawiyah, itu disusun. Dan beliau ini bukan sekadar, kalau kita lihat ulama-ulama yang mengarang kitab, kita akan nampak mereka semua menguasai semua bidang. Antaranya beliau menguasai ilmu astronomi, biologi, ilmu matematik, dan beliau pakar matematik. Sebab tu mereka menguasai ilmu kalam, perbahasan tentang kaedah teologi ni, akidah, ilmu kalam yang membahaskan tentang nakal, ini nas dan akal digabungkan. Ada golongan yang dia berbicara soal logik, akal saja, dia tak ikut nas. Malah kalau tak ikut nas, akal dia tak terpakai juga sebenarnya, tak logik pun. Golongan-golongan, contoh Mu'tazilah, Khawarij, golongan-golongan ni. Apa yang saya nak bincangkan, sifat ada tu, wujud tu, sifat nafsiyah, sifat wajib bagi Allah ada. Ulama meletakkan, Imam Sanusi rahimahullah ta'ala ini meletakkan ada tu, nak memahamkan kepada kita bahawa sifat ada ni hanya letakkan pada Allah. Maka bila kita sandarkan ada ini kepada makhluk, itu hanya
sandaran, ataupun boleh kita katakan diadakan. Ada tu sendiri sifat wajib bagi Allah, kita sandarkan kepada Allah. Makna kata gini, bila kita tengok apa yang ada pada alam ini, ataupun musyawarah alam ni, kita tengok ada pada diri kita lah. Ada kereta, ada rumah, ada anak, ada isteri. Jangan terlihat ada tu itu pada kita. Ini praktikal. Zahirkan ada itu pada Allah yang mengadakan, lalu dia akan ingat. Ini saya nak kaitkan ala bizikrillah ni. Surah Ar-Ra'd 28 ni. Hanya saja dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Tengok kereta tenang. Tenang. Kalau orang tengok kereta serabut, bayar lagi. Maintenance ustaz, payah ni. Ada bilang mak adik ni sukun. Tengok isteri, 2 kali serabut. Contoh ni kat Zimbabwe, bukan sini. Isteri pula, isteri kata tengok isteri 2 kali serabut, saya tengok suami 3 kali serabut. Masing-masing berlawan. Sedangkan penyataan makhluk yang ada, patut kalau ingat, ini pengajian kita mendalami sifat pengajian hakikat kehidupan ni, kaedah dia adalah kita nak jadikan hidup kita ni intipati kepada menterjemahkan sifat kehambaan kita, yang ni apa? Sifat utama seorang hamba tu ingat Allah melalui kejadiannya. Macam mana kejadiannya itu boleh menyebabkan kita lupa Allah, sedangkan jadinya mesti dengan Allah? Tuan, mana boleh ada alam ni tanpa Allah? Bismillah tu, kalimah Bismillah tu, itu menunjukkan mesti dengan Allah. Isti'anah, mesti. Ni dapat kereta ni, kalau kata orang kata kita beli kereta, dapat kereta dengan apa ni? Kalau nak sebut terus pada hakikat pun tak salah, dengan Allah lah. Cuma orang kata gila, itu je lah. Gila pada fikiran dia lah, tidak pada kita. Apa yang gila? Kau dapat dengan Allah, bukan kau kerja, bukan dapat duit. Okey, memang lah. Tapi kepada duit dan kerja dan tenaga, kalaulah semua itu dinisbahkan kepada mulanya, asal dengan apa? Kita kerja hari dapat duit, mula dengan apa? Dengan nyawa lah, nafas kita. Kalau nafas tu tak ada duit. Sekarang modal siapa dapat duit? Modal Allah lah. Allah bagi kita nafas, bolehlah kita kerja. Apa salahnya kita cakap dapat dengan Allah? Orang jadi pelik, orang jadi takut nak sebut. Berusaha untuk melupakan Allah dalam setiap kejadian yang milik Allah. Sebab tu orang mula serabut tengok dunia ni, sebab lupa Allah. Banyak benda nak kena buat ni. Dia nampak semua dunia ni dengan usaha dia, walaupun usaha tu ada pada diri. Tapi tak semuanya kita usahakan jadi, melainkan dengan izin Allah. Lepas tu kat motor tu saya stiker sekali, saya nak bukan kejap lagi, nanti akan datang nak print lagi banyak-banyak. Saya letak depan tu Billah, berarti logo Billah saya letak. Saya nak sebarkan stiker orang banyak, Billah, dengan Allah. Kita tak rasa nak merasai hakikatnya ada. Yang ada ni sebenarnya Allah yang mengadakan. Maka bila faham begitu, maka tenanglah kembali hati ini dalam mengurus takbir dunia yang sementara. Kalau tak adalah dunia sementara, Allah pun tak ada, hidup apa, tak tahu nak pegang kat mana. Tapi perbahasan ni nampak dia macam dia bukan dia akan jadi satu perbahasan yang dia anggap ini semua kata-kata je ustaz, praktikalnya ustaz. Dia maksudnya gitulah. Nak tak nak, itulah praktikalnya. Praktikal kepada kefahaman. Contoh cuma sekalian, kefahaman. Dan praktikal ni, amali ni, dia mesti dengan ilmu. Sebab tu ilmu dulu buat amal. Jadi bagaimana kefahaman kita tu, macam mana cara faham tu akan membentuk amalan. Amalan ni yang akan dinisbah pada amal. Contoh kefahaman tadi, kita faham ilmu tentang ada tadi, hakikatnya ada kehidupan ni. Cara kita faham, teknikal kita faham, saya
tukar apa perkataan ni sebab melibatkan biar nampak benda ni perlu pada penterjemahan, bukannya sekadar pasapa. Tauhid ni bukan lagi ilmu yang hanya kata-kata. Dia bukan kata-kata semata-mata ni sekalian. Dia bukan sekadar di awang-awangan, tidak. Tauhid ini terjemahannya praktikal. Kalau ada Allah, tak ada susah. Macam tu. Macam ni tak ada susah. Dia praktikal dia macam ni. Sifatnya ada tu hanya pada Allah. Ketika ada susah, maka ada yang dia nampak. Perhati baik-baik tuan-tuan. Cara kita nak menstrukturkan ilmu ni biar faham, hidup kita akan teratur dengan baik walaupun kita kena usahakan susah itu. Contoh, sekarang ni ada Allah. Sifat nafsiah wajib bagi Allah. Ada ni bubuh kat Allah dah. Selain daripadanya tiada. Betul tak? Habis sekarang ni yang ada sekarang ni dikira sebagai apa Ustaz? Diadakan. Makam sandaran. Saya bahasa mudahkan bahasa. Bersandar. Kalau bahasa kita lain panjang lagi cerita. Ini bahasa kehidupan. Okay. Sekarang ni katalah kita berhadapan dengan susah. Kita sebut ada susah. Betul? Sekarang ni macam mana nak selesaikan disebut kefahaman dulu sebelum kita bertindak menyelesaikan disebut perbuatan. Maka caranya adalah meletakkan ada tu kembali pada satu saja. Ketika ada tu hanya milik Allah, susah ni bertukar tiada. Tiada susah kerana yang ada hanya Allah. Juga apa? Betul tak? Patut ada dua susah kan? Ada susah ada Allah, betul tak? Ada susah ada Allah dengan ada dua ni. Yang kita belajar sekarang ni kita nak mentaukidkan, nak menjazamkan kepahaman tu. Maka kita pun meletakkan yang ada sekarang ni, yang ini penterjemahan, dia bukan yang hakikat yang sebenar. Maka yang susah ni diadakan untuk diuji. Maka sebenarnya dalam ujian susah tu yang ada hanya Allah. Susah ni boleh hilang, bertukar bila-bila jadi mungkin. Senang, dia makam mungkin. Jadi ketika ada susah, ada Allah, nak utamakan susah ke nak utamakan Allah? Utamakanlah Allah, kerana yang ada hanya Allah. Susah ni diadakan untuk kita kembali kepada Allah. Tu masuk dia. Allah dia punya pusing macam gitu kan. Nak bagi faham. Kalau tidak dia cakap begini, yelah susah ke, susah pun kita ada Allah Ustaz, nak macam mana gitu. Dia ambil mudah perbahasan tu. Batu dia akhir ni dia tak utamakan Allah pun, dia utamakan susah. Akhirnya susah kata apa? Kalau susah kata lambat solat, lambat solat. Kalau susah kata kau kena marah-marah sebab susah, dia marah-marah. Kalau susah kata kau kena tipu, kau kena tipu lah. Susah Ustaz, pandailah nak hidup, Allah juga. Kita kena survive kita juga. Bila ada dua ada dalam hidup kita, Allah kata apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu akan cenderung berat kepada apa yang ada pada dunia, bukan ada apa yang ada pada aku. Ini perbahasan kehidupan yang mesti kita pertahankan mas sekalian. Sebab itu ala bizikrillah ni berbalik pada surah Ar-Ra'd ayat 28. Hanya saja yakni orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, ingat Allah. Dalam susah tu dia ingat Allah. Tu bukan susah tu. Ada tu. Oh, susah ni yang mengadakan Allah. Okey. Susah tak selesai lagi pun sebab makam yang menyelesaikan. Allah akan bagi ilham kat kita untuk selesaikan juga, bukannya duduk kamu buat apa Mat? Aku tengah ingat Allah ni. Susah kamu, jap hilang lah tu. Cara dia ngayat, dia nak memainkan kan. Dia makam syariat tak ada. Sakit, contoh sakit. Sakit ni ada. Tapi ketika kita ingat Allah pada sakit itu, Allah yang mengadakan sakit, keresahan pada sakit tu hilang dulu. Dan kita tenang dalam mencari ikhtiar. Tak serabut. Kita takkan cakap gini, macam-macam dah buat, tak tahulah yang mana satu jadi. Ubat banyak menipu sekarang ni. Dah dia nyalahkan ubat pula. Ubat menipu, orang menipu dah macam-macam. Saya kena tipu dah nak ubat ni. Nampak? Tapi kalau hati dia tenang, ketika Allah pegang hati dia yang ada ketika itu, dia melihat Allah yang mengadakan sakit untuk dia. Ikhtiar dia mesti selari dengan syariat, sabar. Tak sihat lagi, dia usaha lagi. Itu maksud dia. Akhirnya kadang-kadang tak jumpa pun ubat fizikal tu, kerana proses sabar dia itu Allah sihatkan dia.
Anda kena faham kan, proses tu. Sebab sakit Allah ada kan, Allah suruh kita ikhtiarlah cari apa, memandangkan kita nampak terus sakit tu datang pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hati dia pun tenang. Kerana tenang ni bukan sebab sakit tu dah hilang, sakit tu ada lagi, tapi kerana kita nampak pada sakit itu adanya Allah. Dia pegang keyakinan itu dengan apa? Ketaatan. Dia terus zikir, dia terus sabar, dia terus istighfar, dia terus berharap pada Allah, lagi kuat harap dia. Maka dia pun usaha cari ubat, cari ubat, cari ubat, cari ubat. Dia bukan cari sembuh lagi. Anda faham? Sembuh kat siapa? Allah. Dah jumpa dah, nak cari apa lagi? Yang nak cari tu ubat saja, nak makam syariat. Tapi kalau dah makam orang kata makam wali kan, wali ni maksudnya orang yang menjaga hak Allah Ta'ala secara telus dan jelas sehingga Allah melihat dia, maka boleh dia sembuh tanpa ubat yang fizikal, pil ke apa ke, dengan cara Allah hilangkan terus sakit. Kisah siapa? Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jangan ambillah semua kecuali hati nak zikir. Dengan zikir itulah Allah ilhamkan kembali kesembuhan. Sama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika sakit gigi, bab sakit. Jadi apa yang nak dibincangkan di sini adalah apabila kita melihat dalam perbahasan yang benar kehidupan ini, ketika melihat makhluk, sepatutnya seorang hamba Allah tidak boleh lupakan Khalik. Sepatutnya, la buddah, tidak boleh tidak. Bagaimana seorang hamba yang berbicara soal kita ini hamba Allah, tiba-tiba kejadiannya kita lupakan dia. Apa ciri orang yang lupakan Allah? Ciri lupa Allah, kalau lihat pada surah Ar-Ra'd ayat 28 ini, kalau kita lihat, ala bi zikrillah, hanyalah ketahuilah zikrullah itu tenang tentram hati mereka. Kalau kita nisbah kepada ayat ini, lawan kepada tenang, resah. Ketika dia melupakan Allah tanpa sedar, hatinya mula mendatangkan keresahan. Resah yang tidak dirawat dengan iman, dia akan membawa kepada barah yang besar. Datanglah penyakit-penyakit lain, sehinggalah perbuatan-perbuatannya, keresahan boleh menimbulkan pergaduhan. Setakat hari ini tak ada lagi orang kata aku bergaduh kerana Allah. Jom kita bergaduh kerana Allah, jom bang. Bukankah boleh sebut kerana Allah, mari kita berdamai kerana Allah. Itulah Puan Aus al-Khazraj. Kita datangnya iman, datangnya Islam, Aus al-Khazraj, dua kaum yang orang kata bergaduh ni. Apa kesan iman jemaah sekalian? Datangnya iman, Islam, antara kesan yang paling besar, hilangnya pergaduhan. Hilang. Yang bergaduh ni, yang masih bergaduh sampai ke sudah, iblis. Kalau tengok dua torik ni, dua jalan, jalan kenabian, torik nubuah daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Kalau lihat pada torik Tauhud, ini iblis, terus pada kunju-kunjunya. Cuba tengok, yang mana terjemahan ada Allah dengan tiada? Iblis tak ada Allah, walaupun dia tahu Allah, tapi dia tak nampak bahawa Allah lah yang mengatur alam ni, yang mengatur suruh sujud. Dia tak nampak, sebab tu dia marah. Akhirnya dia dendam, dia bermusuh, dia resah. Tengok marah-marah, tengok dunia resah, dia resah. Sebab dia tak nampak ada tu Allah cabutkan, yang ada hanya makhluk. Dia dah terhijab hati dia. Sebab itu jemaah sekalian, antara kesan atau peranan besar kedatangan iman atau Islam ke dalam hidup seorang itu atau manusia adalah menghilangkan satu perkara yang tidak boleh dihilangkan oleh sesiapa pun. Itulah keresahan.
Kalau benarlah asbab dia melihat semua ini dengan adanya Allah, maka pasti tenang permasalahan itu. Contoh, Allah adakan anak, bukan ada sendiri. Ini pun satu. Kadang-kadang dalam masyarakat kita perbualan dia begini, anak dia disebahkan dengan subur dengan diri dia, bukan dengan adanya Allah. Allah mengadakan anak untuk pasangan itu bukan sebab subur pun. Subur tu syarat je, syariatnya hanya mungkin kalau persentage tu tak tahu berapa persen. Tapi orang lupa kadang. Dia terus nisbah pada boleh ada. Kalau tak dapat anak pun mula kawan tu risau, mesti ada sesuatu tak kena kat kamu ni, kata. Terus kawan tu jadi macam serba salah. Sedangkan nisbah ada tak ada ni bukan pada kita. Kita usahakan saja tanpa kita ada resah dalam hati. Satu. Keduanya, ketika Allah dah adakan anak untuk kita, ada masalah pada anak berlaku, berbalik kepada asas, ya Allah, Kau yang mengadakan anak untuk aku, ya Allah. Maka padanya ada masalah, maka tolonglah aku mengatasi masalahnya telah diadakan ini. Kalau dia tak adalah Nabi ajar doa berlindung pada keburukan yang Allah adakan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kita buruk dia yang ada pada makhluk, terus canang pada makhluk yang lain. Anak saya ni tah degil, tahu perangai dia ni, macam pak dia kena. Ni kalau masalah mesti dekat mengait lah. Ni keturunan siapa ni? Kalau baik keturunan dia, kalau buruk keturunan orang, kata. Dia suka macam tu manusia ni. Dia kata kau patut buruk ni, ya Allah. Keimanan mengatakan keburukan itu tidak jadi sendiri. Allah jadikan untuk uji kita nak balik pada Allah ke tidak. Itu saja. Allah yang mendatangkan, Allah yang menghilangkan. Itu maksud ada tu. Jadi permasalahan itu tenang, hati kita tenteram, tanpa perlu kita perbesar-besarkan isu itu. Kadang masalah bila kita tak ada Allah ni, hati tak tenang ni, isu tak selesai, canang dah pergi merata dah. Ini masalah. Patutnya masalah ataupun kesusahan ke apa ke diselesaikan dengan kembali kepada mana asal usulnya. Dia panggil punca masalah tu. Sakit. Mana punca? Puncanya diadakan. Itulah puncanya. Allah adakan masalah ni untuk aku melihat siapa yang ada. Kalau kita melihat makhluk yang ada tu, kena tanya seorang lepas seorang, dan nak pula perkara yang kadang-kadang perkara yang mengaibkan. Kita ingat nak tanya pendapat dia, dah aib kat seorang satu. Pendapat dia yang kedua, ketiga, lala sekali 10 orang tahu masalah kita, aib tu. Kita cerita kat dia, kau jangan cerita kat lain tau. Kawan ni, kau jangan cerita kat lain tau. Kau jangan cerita kat lain. Jangan cerita kat lain tu 10 orang lah. Akhirnya, macam mana kau tahu? Kau jangan cerita kat lain, dia cerita. Kau jangan cerita kat lain, dia cerita. Lalu dengan cerita kat lain tu, habis satu taman tu. Penin. Sebab tu kadang-kadang kita itulah makhluk ni, bila kita tak ada keyakinan itu sifat ada ni. Dia ingat tak ada Allah, dia ingat Allah biarkan kita macam tu. Habis dia nak cerita kat orang juga, konon-konon Allah, orang tu mendengar. Tuan, sifat mendengar ni sifat hanya pada Allah. Allah bagi manusia sifatnya didengarkan telinga tu, belum tentu nak dengar masalah kita. Itu maksud dia, faham? Belum tentu dia nak dengar masalah kita. Kadang-kadang kita cerita pun dia macam itu dah. Tapi yang maha mendengarnya Allah. Tapi itulah manusia, bila dia tak meyakini adanya Allah, bagaimana nak meyakini adanya Allah yang maha mendengar? Sebab itu kadang-kadang doa ni diambil mudah. Doa dia tak berapa nak, dia tak nak berapa mengadu dengan Allah, dia lebih selesa mengadu dengan orang. Sebab dia ingat orang ni lebih menjiwai dia, sedangkan jiwa pun milik Allah. Belum tentu dia faham dengan masalah kita, belum tentu. Tapi yang memahami diri kita, jiwa kita, siapa? Allah lah. Sebab Allah yang memiliki hati kita. Jadi kita betulkan konsep ini. Sebab tu berbalik pada Ar-Ra'd ayat 28 ni, tenteram hati lah. Bukan permasalahan itu tiba-tiba bertukar selesai, tidak. Tapi hati dia tu, sebab dia dah faham keadaan itu. Taib. Jadi jemaah yang mulia Allah, adapun hidup ini akan berubah menjadi penuh keresahan tadi bila penuh kebimbangan kerana hati terhijab daripada untuk melihat
Ada Allah ni kita letakkan juga perbahasan melihat kekuasaan Allah. Dia terhijab. Bagi contoh susah tadi, dia tak nampak kuasa Allah yang boleh tukar jadi senang. Dia tak nampak. Dia nampak kuasa lain. Dia tak nampak kuasa Allah. Jadi dia bila dia berdoa tu, dia tak nampak Allah berkuasa nak ubah. Takkan doa je. Doa je tu pun dah meremehkan doa, sedangkan doa menjadi rasul ibadah. Nabi SAW buka syarah mana-mana tentang hadis, belajar tengok. Antara contoh yang satu ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ajak oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan hutang sebesar gunung Uhud pun boleh diselesaikan. Kita dengar bab hutang ni mesti dikait dengan duit, betul? Nabi SAW kaitkan dengan doa. Ada seorang sahabat duduk kat surau, kat masjid. Kat masjid Nabawi duduk. Masalah hutang. Masalah hidup ya Rasul. Nak tak aku ajarkan satu doa anak yang menyelesaikan masalah kau ni? Apa doa dia? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dani wa qahrir rijal. Kita pandang doa ni macam tak ada apa-apa kesan pun, sedangkan doa ini dia ajar Nabi untuk menyelesaikan semua masalah. Sebab terhijab kita melihat kuasa Allah. Dan nampak kuasa Allah dengan doa lah. Sebab tu setiap usaha kita akan mulai dengan doa, bukan diakhiri dengan doa. Sebenarnya sebelum berusaha, doa tu awal dulu. Contoh nak makan, doa bismillah dulu. Nak keluar rumah, nak naik motor, bismillah, doa dulu. Mana ada dah naik, dah makan, okey dah kenyang semua, mari kita semua doa katanya. Semudah-mudahan apa yang kita makan ni menjadi kebaikan. Dah telan, dah sendawa banyak kali dah tak tahu apa ada dalam perut, baru dah jadi kebaikan. Dah doa dulu. Nak usaha doa, nak keluar doa, nak apa-apa doa. Itulah kekuasaan. Kerana pada doa itu ada kuasa Allah yang berkuasa menentukan apa yang bakal berlaku. Atau kata dia panggil pada takdir, berdoa tu daripada takdir tu. Itu perbahasan dia. Kuasa Allah yang mengubah kejadian tu. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kalau lihat kesimpulan di sini, seruan yang utama dan pertama yakni membaca dengan nama Tuhan, ini nama Allah pada segala kejadian, mestilah dihayati. Ini ada dalil ni, yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah dah bagi tahu melalui perantar Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melihat setiap kejadian yang berlaku itu dengan dasar keimanan dan ketakwaan. Setiap yang berlaku. Sebab tu bila kata sebut baca dengan nama Tuhan ini, bismillah, bismi rabb. Bila sebut dengan bismillah, bismi rabb ni, bismi rabbikal ladzi khalaq, bismillah, yakni contoh tadi susah, setiap kejadian yang kita usahakan untuk kaitkan dengan iman dan ketakwaan, maka disitulah Allah akan celikkan hati kita untuk melihat petunjuk pada setiap perkara itu. Contoh tadi susah, kita nampak kuasa Allah. Malah untuk mendalami lagi, kita nampak pada susah tidak memberi mudarat. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Susah ada, tapi ada ni milik Allah, maka susah boleh hilang bila-bila masa. Satu, dia faham lagi apa? Pada susah tidak memberi mudarat, memberi bekas kepada kehidupan. Kerana apa? Mudarat hanya pada Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka kesusahan dia itu, selagi mana Allah kata tidak mudarat bagi dia, maka dia boleh mengatasinya. Itu yang kadang-kadang orang tersepit dengan kesusahan, susah jadi melarat kerana mudarat sudah sampai. Jemaah sekalian, mudarat boleh ada juga pada senang, bukan pada susah. Ketika Allah bagi kesenangan pada dia, dia tak nampak bahawa Allah yang mendatangkan, malah dia melihat manfaat pada senang. Oh, dah senang dah, hidup mesti teratur cantik. Allah kata, kamu lupa yang memberi manfaat mudarat itu aku. Maka ketika kamu lupa, turunlah mudarat pada senang. Apa dia? Lalai, lupa, leka. Akhirnya tertipu juga dia dengan orang yang kemaruk harta. Tipu. Ada satu kes benar, seorang ni cerita kat saya,
Dia cakap, ustaz dia ni kalau nak susah dah tahulah macam mana. Duit dalam saya, pegawai bank, saya tahu lah duit dia banyak, saya tengok. Tapi dia punya cakap, oh ya Allah, ni cerita benar ni. Tak macam mana Allah buat ustaz. Orang tipu dia 300 juta dengan buat offshore loan lah apa. Memang tipunya terancam, dan dia pun tak tahu dia tu ditipu. Offshore loan, lepas tu kena buat ni, duit yang banyak tadi habis sekelip mata. Jangan kita ingat orang ni tak mengaji nak tipu. Dia pun mengaji juga, mengaji untuk menipu dia. Macam mana cara penipuan yang tak tertipu? Penipuan yang takkan tertipu. Yang main-main. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena faham perkara ini jemaah sekalian. Dan surah Al-Hajj ayat 46, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Jemaah yang mulia Allah Ta'ala, surah Al-Hajj ayat 46. Baik, kita akan sambung pada perbahasan seterusnya. Yang hari ini kita bincang tentang memahami ada tu. Kemudian kita dah nampak hati yang berperanan dalam melihat, dan kita akan lihat bagaimana dalam muka 52 ni kaedah melihat dengan lebih terperinci. Macam nak lihat keluarga, nak lihat masalah kesihatan, kerjaya kita, harta, macam mana. Sebab hati ni dia, kalau tak dia ajar untuk melihat, hati tu akan tertutup. Bila hati tertutup, tu jadi terhijab tadi. Allah dah kata, bagaimana pun kalau dah buta, hati buta juga. Ni Allah kata dalam surah Al-Hajj ayat 46. Buatlah macam mana pun. Jadi kita kena bincangkan dengan lebih terperinci bagaimana kaedah untuk melihat dengan mata hati pada setiap aspek kehidupan ni, insya-Allah. Ini kita akan sambung pada siri akan datang. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya, tak kekurangan, tak saya kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah. Moga-moga semuanya hadir pada pagi ini, dan yang menonton insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dengan barakah baginda Nabi SAW, memilih kita untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu